الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sentiasalah membaca Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, maksudnya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kamu Al-Quran. Sesungguhnya, yakni Al-Quran itu datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Membaca Al-Quran akan memberi ketenangan. Sesungguhnya pahala bagi mereka yang membaca Al-Quran itu adalah sangat besar. Kalau kita ni berbicara tentang ganjaran membaca Al-Quran ini, sememangnya banyak disertakan, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala tidak, Al-Quran itu adalah sebagai pelita dan panduan hidup kita ni, dan ia menjadi kewajipan ke atas setiap Muslim untuk membaca bahkan mengamalkannya. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang katanya, siapa yang man qara'a harfun minal Quran, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, falahul hasanah, dan baginya adalah satu kebajikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap satu kebajikan itu adalah baginya 10 kali ganda. Jadi diumpamakan satu dengan 10 kali ganda. Satu huruf, Rasulullah SAW membagi tahu satu huruf 10 kebajikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, bermakna 3 huruf dikali 30, bermakna 30 kebajikan yang akan diperolehi sebagai ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran.
Kita sama-sama mempertingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran dengan penuh rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Iqra'ul Quran, memerintahkan arah umatnya ini, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada tuannya ataupun kepada temannya pada hari kiamat untuk menjadi syafi'an, iaitu pembantu, pembela ketika berada di hari kiamat, kesusahan, kehuru-haraan hari kiamat. Manusia akan menghadapi semua itu. Al-Quran akan datang memberikan pertolongan, kemudahan untuk menghadapi dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membudaya amalan membaca Al-Quran menjadikan kita sebagai bangsa yang celik Al-Quran. Sesiapa yang sentiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Sebaik manusia di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pentingnya mempelajari Al-Quran dari peringkat umur yang paling muda. Ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke kelas Al-Quran, sama ada di masjid-masjid, sekolah membaca Al-Quran atau mengajar di rumah. Mereka yang mengikuti pembelajaran Al-Quran akan dapat menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup mereka. Baik, Alhamdulillah. Menyentuh tentang pendidikan anak-anak, pembelajaran Al-Quran kanak-kanak bermula dari rumah, sememangnya satu perkara yang mesti kita ni sedari dan kita ni fahami dan sentiasa ingatlah, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan setiap ibu bapa ni untuk mempelajari Al-Quran. Muru auladakum bisalasi khisal, okey, adibu auladakum bisalasi khisal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarlah anakmu dengan 3 perkara: hubbu nabiyikum wa hubbu ali baitihi wa tilawatil Quran. Cinta kepada nabimu, kemudian cinta kepada ahli kerabat nabimu, dan cinta kepada membaca Al-Quran. Jadi ini tanggungjawab ibu bapa sebenarnya untuk mendidik, mengajarkan anak-anak mereka ni mempelajari Al-Quran. Untuk apa? Supaya nanti bila mereka sudah pandai membaca Al-Quran, sudah orang semakin meningkat remaja, dewasa, Al-Quran sentiasa orang berdamping dengan anak-anak ketanian ya. Manakan indah pentingnya Al-Quran ini tah yang mesti dipegang sampai ke bila-bila pun, ke mana sahaja pun, ia tetap menjadi sumber rujukan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini ya. Maka sewajibnya kita ni mengambil berat, terutamanya indung-indung, ibu bapa, memberikan pendidikan Al-Quran yang selayaknya dan secukupnya. Jangan hanya kita ni mementingkan ilmu-ilmu, pendidikan yang berbentuk keduniaan semata-mata, tapi biarlah Al-Quran itu perkara yang pertama kita ni terapkan, kita ni ajarkan, masukkan ke dalam diri, jiwa, hati anak-anak kita ni. Jadi insya-Allah ke mana-mana pun bila Al-Quran itu sudah ada di dalam hati, jiwa anak-anak kita ni, diorang ke mana-mana pun, bila-bila sahaja pun akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad dat ta za ain fa ha
Hamzah. Ya. Bagi kanak-kanak, bermula dengan sistem Iqra. Sistem Iqra merupakan suatu sistem mempelajari bacaan Al-Quran secara cepat dan mudah. Kelas Iqra memberi pendekatan kepada kanak-kanak belajar mengenali huruf-huruf. Ba. A. A. Sebelahnya apa? Ba. Bagus. Ba. Ba. A. A. Ba. Ba. Okey. Ingat. Apa? Ais, baca kasar. Apa? Dan sekarang ni kita ni ada sistem pembelajaran pengajian mengikut kaedah Iqra. Iqra 1 sampai 6. Ada sampai lanjutan, ada lagi yang Iqra yang ringkasan itu semua tu mengajar kita suku kata, bata dan seumpamanya tu. Dan ini mesti juga yang diperlukan juga tu untuk mengajar anak-anak kita ni mula dengan mengenal huruf-huruf Al-Quran. Kemudian dalam masa yang sama, jangan setakat kita ni mengajar mengenal huruf-huruf saja, cuba masukkan nilai-nilai yang baik, contohnya nilai mencintai Al-Quran. Ujung pangkalnya juga kita ni mengharaplah juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar cahaya Al-Quran itu turut masuk dalam jiwa kita ni dan anak-anak kita ni, bahkan keluarga kita ni. Dengan keberkatan dari membaca ayat-ayat Al-Quran itu, moga kita dapat melahirkan generasi yang berilmu dan celik Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan mulia, penuh kenikmatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan ada satu peristiwa agung yang melakar indah dalam sejarah Islam. Peristiwa 17 Ramadan iaitu apabila wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini dinamakan Nuzul Al-Quran. Ayat yang mula-mula sekali diturunkan ialah 5 ayat daripada surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Setiap tahun kita disambut malam nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran kepada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 17 Ramadan. Dan ia belum bermula dari sana. Pembahasan itu sebenarnya bermula daripada ulama kita membahaskan Al-Quran mula-mula turun ke Baitul Izzah, Sama'id Dunia, langit dunia, daripada Baitul Izzah kemudian ke langit dunia, yang anitah yang disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu bila itu yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila ia diturunkan secara menumpuk secara sekali ke Sama'id Dunia, langit dunia. Itu yang dirahsiakan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Di dalam surah Al-Qadar ada diceritakan kami menurunkannya, yakni Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Okey. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tentang pembahasan tentang Lailatul Qadar. Kemudian
ke sama'id dunia, langit dunia, kemudian diturunkan ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut pensejarahan para ulama kita ni, iaitu pada malam 17 Ramadan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam Gua Hira. Di sanalah peristiwa pertamanya diturunkan Al-Quran. Banyak ceritanya. Tani pernah membaca, tani didedahkan dia macam mana keadaan penurunan itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bernyorang bertafakur di Gua Hira. Memang adatnya Rasulullah ketika itu, Rasulullah ingin bersendirian dan ingin masuk dalam bersendirian, lalu masuk ke dalam Gua Hira untuk memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang Tuhan. Lalu malam itu turunlah wahyu yang pertama dibawa oleh Sayyidina Jibril, malaikat pembawa wahyu, dengan cara ketika Rasulullah SAW duduk di dalam Gua Hira, datang Jibril memeluk baginda daripada belakang. Iqra ya Muhammad, katanya bacalah, disuruhnya baca. Lalu kata Rasulullah SAW, ma ana biqari'in, aku tidak pandai membaca. Rasulullah memang tidak pandai membaca. Rasulullah di antara kelebihan ataupun mukjizat baginda, kata-katanya indah dan Al-Quran dapat dituturkannya, tapi baginda sendiri bukanlah orang yang pandai membaca. Sebab itu baginda digelar sebagai Nabiyil Ummi, yang dia pandai membaca dan menulis. Tapi ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kali kedua Sayyidina Jibril lagi memeluk, katanya Iqra, baca juga, katanya baca lagi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'in, aku ni tidak pandai membaca. Tentu saja dalam keadaan takut, dalam takut, gemetar. Kemudian kali ketiga Iqra, barulah dibaca Sayyidina Jibril alaihi salam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat yang kelima. Ayat 5 ayat daripada surah Al-Alaq ini adalah ayat yang pertama turun ke bumi, ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menggigil ketakutan terus berlari balik ke rumahnya, berjumpa dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah. Baru tak tu ceritanya lagi, berjumpa lagi dengan sepupunya Waraqah bin Naufal, bertanyakan siapa ni. Lalu pendeta Yahudi ni pun mengatakan Anitah, orang yang didatangi. Sebenarnya Rasulullah berceritakan ada yang datang, katanya arahku, katanya yang ani indah datang melainkan adalah arah orang-orang yang terpilih, katanya. Maksudnya memang terjadi dahulu-dahulu wahyu itu turun kepada nabi-nabi yang terdahulu, dan macam itulah keadaannya, seperti mana yang terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selang selepas itu beberapa tahun, beberapa lama tempoh, baru tak ada wahyu kedua yang turun dan seterusnya. Ini dalam satu malam 5 ayat turun. Dan kalau tadi melihat seluruh ayat Al-Quran yang 30 juzuk itu tempohnya 23 tahun. 23 tahun diturunkan Al-Quran saat Rasulullah SAW berumur 40 tahun pada permulaannya, sampailah baginda SAW wafat. Pada bulan Ramadan inilah masa yang paling afdal untuk membaca Al-Quran selain membacanya pada hari-hari biasa. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kelebihan dan keistimewaan pahala bagi sesiapa yang beribadah dalam bulan ini. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
Selepas ibadat sembahyang, perkara utama, ibadat utama yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih utama ialah membaca Al-Quran. Bayangkan, ini belum lagi masuk dalam bulan Ramadan. Bayangkan kelebihan membaca Al-Quran itu memang sudah mendapat darajat ataupun tingkatan yang tinggi, bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakan indah, ia adalah kalamullah ataupun kata-kata firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana seseorang itu membaca Al-Quran, seolah-olah ia sedang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ia sangat sinonim dengan bulan Al-Quran, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, terutamanya 10 malam yang terakhir. Memang banyak anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk dalam bulan Ramadan, syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka kita ini memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran telah dijanjikan dengan ganjaran yang hebat, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Kita ni banyakkan amalan kita ni, banyakkan bacaan kita ni dengan Al-Quran, sentiasa mendampingi Al-Quran. Tambah lagi kita ni menyambut nuzul Al-Quran, kita ni mengangkat darajat Al-Quran itu ke tempat yang selayaknya, bahkan mengangkatnya dalam hati kita ni agar kita ni itu orang menjadi pendamping, saling berdampingan dengan Al-Quran, khususnya dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan keluar daripada bulan Ramadan, Al-Quran dan kita ni pun masih lagi tidak dapat berpisah ataupun sudah terbiasa dengan kehidupan seharian kita ni dengan Al-Quran. Amalan membaca Al-Quran di bulan Ramadan menambahkan ikatan hati seseorang dengan bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan Al-Quran atau bulan turunnya Al-Quran, maka semarakkan lagi bulan Ramadan Al-Mubarak dengan bertadarus. Ini di antara yang selalu kita ni lakukan dalam bulan Ramadan. Setiap selepas tarawih kita ni akan bertadarus dalam Al-Quran, yang mana ini adalah satu budaya ataupun satu adat yang bismillah, masya-Allah, dapat mempertingkatkan amalan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping anitah peluang kita ni juga untuk berdamping secara beramai-ramai berjemaah dengan Al-Quran, dan kita ni mempelajari isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah, budaya tadarus ini ia memang subur, terutamanya dalam ketika bulan Ramadan. Hatta selain bulan Ramadan pun ada tempat-tempat yang tertentu membuat pembacaan Al-Quran secara berjemaah. Dan kalau boleh kita ni mulalah menambah lagi satu aktiviti ataupun satu pengisian ketika kita ni bertadarus Al-Quran, iaitu kita ni tambahlah dengan tadabbur Al-Quran, iaitu memahami pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Al-Quran. Sepanjang bulan Ramadan bergema ayat-ayat Al-Quran yang dialunkan dengan bertadarus. Amalan yang mulia ini sentiasa diadakan di masjid-masjid, surau-surau, balai-balai ibadah dan di rumah-rumah persendirian. Negara Brunei Darussalam merupakan sebuah negara zikir. Sebagai sebuah negara zikir adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk membaca dan membudayakan Al-Quran Al-Karim sekaligus menjadi pengamal Al-Quran.
Saya menyeru golongan-golongan yang berkemahiran ataupun yang sudah berpengalaman, ajaklah golongan-golongan belia-belia ketani, anak-anak ketani, hatta bermula daripada rumah untuk mencintai dan mendampingi Al-Quran, kerana dengan itu sahaja hasrat ketani, negara zikiran ini akan tercapai dan ketani akan dapat satu level yang disebut di dalam Al-Quran sebagai negara yang baik, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.